kembali cinta yang kau beri tak pernah ku peduli. Berakhirlah sudah kenangan bersama. Hanya ku pinta agar kau maafkan ku di sana. Tinggallah sendiri mengenang kembali cinta yang kau beri tak pernah ku peduli. Berakhirlah sudah kenangan bersama. Hanya ku pinta agar kau maafkan ku di sana. Hanya ku pinta agar kau maafkan ku di sana. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sa kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen Infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Bersedekahlah. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan kita melakukan sedekah. Jom bersama-sama dalam pembinaan Masjid Yusof Kampung Sungai Pusu Gombak. Anda boleh terus menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Islam 1416 2011 000 520. Jom sedekah.
2. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti 2. Kasut 2, baju 2. Semualah 2. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih 2. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Wah, cantiknya rumah kamu. Banglo IBS. Cepatnya siap. Banglo IBS. Harga pun berpatutan. Banglo IBS. Banglo IBS menawarkan pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS yang pastinya lebih indah, berbaloi dan selesa. Kini, kami melancarkan promosi awal tahun 2022 dalam kempen Banglo IBS Mesti Bina 2022 atau BIMB 2022 dengan 5 reka bentuk yang menarik. Antaranya reka bentuk Mawar, Jasmine, Sakura, Zulaika dan Elina. Selain itu, pelanggan juga akan menerima tawaran secara percuma. Antaranya, tabletop 8 kaki panjang, 1 unit water heater, lampu dan kipas, pintu bifold untuk bilik air, corner ceiling untuk ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga, perjanjian pembinaan dan perlindungan takaful rumah dan perabot untuk 1 tahun. Wah, memang boleh sungguh buat rumah dengan Banglo IBS ni. Dah lah dapat rumah. Hadiah-hadiah pun dapat sekali. Kalau macam ni kena cepat-cepat buat rumah dengan Banglo IBS ni. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1310-7525 atau 011-1310-7086. Anda juga boleh layari Facebook dan YouTube kami di Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Jika anda bukan penerima MySalam atau termasuk dalam golongan B40, kami mengesyorkan anda mendaftar untuk bantuan sara hidup. Anda boleh merujuk kepada kriteria kelayakan untuk MySalam dengan mengakses soalan lazim 2 di portal MySalam. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus Forensik Keluarga menerusi Pesona di Zahrah bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih rakan pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Waktu ini kita bersama menerusi rancangan Pesona di Zahrah. Bersama dengan kita tak lain tak bukan Boy berendoi pagi-pagi. Bagi rakan-rakan yang di FB IKIM FM ataupun di YouTube channel IKIM dah nampak dah Ustaz berendoi pagi-pagi. Ustaz, buat apa tu Ustaz? Ustaz Muhammad Abdul Alamin di hujung talian saya ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kena pastikan buaian tersebut dapat menampung Ustaz dengan baik. Saya doakan semoga selamat sampai ke hujung insya-Allah. Gurau Ustaz, gurau. Masya-Allah. Masya-Allah, alhamdulillah. Ustaz, hari ni kita nak sambung lagi kita punya silibus kita tentang pengurusan emosi kawalan. Tu kawalan juga tu Ustaz. Membuai-buai pun kawalan juga, tapi ini dalam konteks pengurusan emosi, apakah yang dimaksudkan dengan kawalan tersebut Ustaz? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Anda rahmati Allah di JKIT, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi berbahagia ni kita menyambung kembali perkongsian kita dalam Pesona di Zahrah, pengurusan emosi, dan pada pagi ini kita kongsikan satu emosi iaitu dipanggil emosi kawalan.
Emosi kawalan. Okay, sebagai mukadimah dia, kita ulang balik. Jadi, bila kita bicara mengenai manusia ni diciptakan daripada 5 unsur. Okey, mungkin DJKT boleh tolong ulang. Wakil kepada sedang penonton sekalian. Okey, silakan. Kita nak tengok. Tak apa Ustaz, silakan Ustaz, teruskan. Mereka nak dengar suara Ustaz. Yang pertama, bila kita lihat manusia terdiri daripada roh. Kita ada roh kita, kemudian kita ada akal, kemudian kita ada hati, kemudian kita ada nafsu, dan kita ada jasad. Ini 5 unsur yang maknanya membina manusia. Jadi dan apabila kita sebut mengenai manusia itu perlu sihat, ibu kakak ayah saya sekalian, kita bicara mengenai sihat kelima ini. Kalau dalam WHO, World Health Organization, takrifan sihat adalah sihat fizikal, mental dan spiritual. Tapi dalam Islam, sihat itu 5 benda ni kena sihat. Roh kena sihat, akal kena sihat, hati kena sihat, jasad kena sihat, dan nafsu kita pun kena sihat. Supaya tidak dia meruntun, nafsu itu tidak mengajak kepada benda-benda yang tak baik. Okey. Daripada kelima-lima unsur ini, dalam Pesona Zahra kita tahun 2022 ni, kita kongsikan, kita bicarakan satu unsur saja, iaitu hati. Hati ini, dia tempat letaknya emosi manusia. Dan asas emosi itu ada 12 jenis emosi. Dan pada pagi yang berbahagia ni, kita kongsikan satu jenis emosi, iaitu emosi kawalan. Okey. Emosi kawalan ni macam mana? Iaitu orang yang suka ataupun ada emosi kawalan tinggi, kalau dia tumbuh tinggi, maknanya suka bagi direction. Dia suka bagi pandangan, dia ada idea. Maksudnya kita baca contoh, dia boleh membagi dekat orang dan dekat orang untuk maksudnya bersama-sama dia dalam idea dia. Okey, antara lain adalah kalau emosi kawal ni tinggi, okey, maknanya nama pengkawal atau kontrol, dia akan kontrol. Dia suka untuk take charge ataupun in charge, kan? Satu benda itu, kan? Jadi maknanya kalau emosi tunjuk kawal kita agak tinggi, dia suka ambil ambil tahu, kemudian dia suka kawal, dia suka benda itu semua adalah kawalan dia, kan? Hanya antara emosi kawal kalau tunjuk itu tinggi. Dan kalau emosi kawal ini tunjuk rendah, mana orang itu kalau ada idea pun dia tak suka untuk show ataupun tunjuk idea dia. Ataupun kalau dia kata dia tak suka untuk kawal, dia ikutlah, maksudnya nak pergilah. Mana tak suka nak ambil tahu satu benda tu, itu mana emosi kawalan, tunjuk kawalan dia rendah. Okey. Seperti mana yang saya pernah dahulu, apabila kita bicara mengenai emosi, ibu kakak ayah saya sekalian, emosi ada dimensi. Satu, apa yang kita tunjuk, dan satu lagi apa yang kita perlu. Apa yang kita needs, apa yang kita perlu, kan? Dan bila bicara saja mengenai emosi, kita kena faham dua benda ni, iaitu emosi ada yang kita tunjuk, ada yang kita perlu. Okey, tadi kita cerita mengenai bagaimana emosi kawalan orang tu tunjuk. Orang tu tunjuk, dia suka bagi direction, dia suka kawal, dan kadang-kadang dia boleh jadi micromanage kita panggil. Dia benda kecil-kecil pun dia nak kawal. Dia tak boleh nak maksudnya delegate ataupun bagi sama-sama kerja ke orang. Dan kalau kita ada boss, kita ada orang atasan kita ada superior kita yang jenis emosi kawalan tinggi sampai micromanage, kadang-kadang orang bawah agak pening sikit lah. Benda kecil-kecil, maksudnya micromanage. Ini cerita dekat Baghdad. Ini bos-bos kat Baghdad cerita. Okey, jadi ini maknanya itu tunjuk. Okey, bagaimana juga perlu? Bagaimana pula perlu? Okey, emosi kawalan perlu. Okey, emosi kawalan, kalau satu orang itu perlunya tinggi, dia akan jadi orang yang tak boleh buat apa-apa kalau tak dapat direction. Mana emosi perlu kawalan dia tinggi. Maknanya itu yang kadang-kadang kata orang tua-tua kita, apalah jenis orang ni, bagai pahat dan penukul. Sekali ketuk, sekali jalan. Sekali ketuk, sekali jalan. Sekali ketuk, sekali jalan. Kita kena faham orang jenis macam ni, kadang-kadang
emosi kawal perlu dia tinggi. Jadi maknanya naturally dalam keadaan biasa dia tak boleh nak buat satu benda kalau tak dapat direction daripada orang. Tapi kadang-kadang kalau dia dapat direction daripada orang, dia adalah pelaksana yang sangat bagus. Cuma kalau tak dapat direction, dia akan lost. Dia akan maknanya nak buat apa dia tak boleh nak berdikari untuk buat satu benda. Jadi kalau emosi perlu kawalan, dia tinggi. Dan kalau emosi kawalan dia agak rendah, orang yang emosi kawalan dia rendah, maknanya dia tak suka kawal. Dia tak suka orang tanya-tanya dia. Dia tak suka orang maknanya ambil tahu apa yang dia buat kerja. Itu maksudnya emosi kawalan dia agak rendah. Ini kalau perlu, ni kita cerita perlu. Jadi kita pernah jumpa tak mungkin DJ Kak Ati boleh reflect kan, orang yang emosi kawalan dia agak rendah. Okey, kalau kita tanya satu soalan, mungkin anak kita ke, orang keliling kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, kawan-kawan kita ke, kalau kita tanya satu soalan, dia jawab suku. Dia tak jawab satu jawapan penuh. Dia jawab suku. Tanya lagi sekali, jawab suku lagi. Tanya sekali lagi, jawab suku lagi. Jadi kalau kita tanya, daripada mana? Adalah daripada sana. Sana tu mana? Daripada kedai lah. Kedai mana? Maknanya, tanya satu, jawab suku. Okey, itu ciri-ciri orang yang perlu rendah. Tapi kalau orang perlu tinggi, tanya satu, jawab 10. Tak payah korek-korek. Kita tanya satu, 10 dia jawab. Ni. Okey. Jadi maknanya, itu kadang-kadang, dalam rumah tangga, kita boleh tengok, ada isteri yang kita tanya dia suka nak ambil tahu. Dan kadang-kadang dia pun, kenapa suami tak telefon saya ya? Maksudnya, suami dia tunjuk kawal rendah. Dia tak tunjuk buat tak telefon isteri. Isteri perlu tinggi. Isteri akan tanya, kenapa tak telefon saya tak ambil tahu hal saya ke? Dia akan rasa macam itu. Sebab isteri perlu tinggi. Okey? Kalau kita terbalikkan pula, ada pula isteri yang tunjuk tinggi. Dia akan telefon. Sikit-sikit telefon suami. Sikit-sikit telefon suami. Awak kat mana? Awak kat mana? Kan? Suami pula perlu rendah. Suami perlu rendah. Jadi maknanya, suami dia tak suka orang tanya dia ke mana-mana. Kan? So maksudnya, ini yang kadang-kadang jadi perbezaan atau pertelingkahan dalam rumah tangga. Satu orang tunjuk tinggi, satu orang perlu rendah. Dan kalau tak ada toleransi, suami atau isteri suka memang mengekalkan emosi kawal tunjuk yang tinggi, sedangkan isteri pula memang suka atau suami rendah, perlu rendah, dia tak suka tanya banyak-banyak, dia akan jadi bergaduh tau. Tanya menjadi bergaduh. Maka itu yang berlaku antara perselisihan. Sebab itu kadang-kadang antara yang berlaku dalam rumah tangga, apabila emosi kawal, tunjuk dan perlu, antara pasangan tu dia terlalu jauh dia punya keadaan. Ini tunjuk tinggi, ini perlu rendah. Ada pula kadang-kadang orang perlu tinggi, dia tak tahu nak buat apa, direction, tak tahu nak buat apa. Dia perlu tinggi, dia perlu dapat arahan, perlu dapat direction. Yang seorang pula tunjuk rendah. Takkan suami dia tak tahu. Tapi memang dia tu perlu tinggi. DJ Kati, Bibi Kakak sekalian, saya pernah jumpa satu orang. Dia kata, Ustaz, saya setiap kali balik rumah, saya tertunggu-tunggu isteri tu suruh saya. Maksudnya apa? Suami tu perlu kawal dia tinggi, dia suka. Isteri pula tunjuk rendah, maknanya baliklah. Macam tu kan? Okey. Dia kata kalau hari ini isteri saya minta tolong satu benda je, mana bagi direction, bang, boleh tak tolong kemas rumah? Maka suami ni kata apa? Saya akan kemas rumah, Ustaz, daripada pagi sampai ke malam saya akan kemas. Dia suka. Sebab tak ada arah seterusnya. Direction. Okey. Ada tak kita jumpa orang yang isteri dia minta dia, bang, tolong beli ni boleh? Tolong, banyak kali cakap tapi tak bergerak-gerak. Kadang-kadang bukan dia tak nak tolong, tak nak gerak, dia tak suka dapat arahan tu. Dia tak suka dapat direction tu. Ini yang perlu kita perhatikan keadaan sekeliling, bagaimana kesesuaian, keserasian emosi di antara tunjuk dan juga perlu dalam emosi kawalan. Kita berak sebentar, insyaAllah.
InsyaAllah. Ramai dah urut dada sendiri. Sebab apa? Sebab macam saya je Ustaz. Kan itu yang kita nak. Bila kita dapat refleksi perkara tersebut dengan diri kita, insyaAllah. Adakah kita dalam keadaan emosi kawalan kita tinggi ataupun rendah? Kita banyak memerlukan ataupun kita memang jenis orang yang membagi kan, suka untuk berkongsi, insyaAllah. Dan kita akan kongsikan banyak lagi lepas ni untuk anda rakan budian. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk Pesona di Zahra. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Pesona di Zahra kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita hari ini untuk pengurusan emosi kawalan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Ustaz, kita sambung sikit lagi Ustaz. Rakan-rakan kita ni semua dah teruja nak tahu lebih lagi tentang itu. Silakan. Okey. Saya nak analisa beberapa keadaan ni. Okey. Pertama sekali, kita biasa dengar istilah dalam masyarakat kita Queen Control. Biasa tak dengar maksudnya Queen Control Semua angguk Ustaz. Jadi semua orang angguk Ustaz. Queen Control. Ya, semua orang angguk kan. Biasa dengar perkataan Queen Control. Ya, biasa kan. Okey. Queen Control digambarkan keadaan isteri yang agak dominan. Isteri agak dominan dan isteri yang kontrol perjalanan suami sampai suami itu maknanya ikut dia cakap isteri tu dan mungkin kita jumpa ataupun perkara ini dalam orang sekeliling kita, mungkin abang kita, mungkin pakcik kita, mungkin diri kita kan. Okey, ataupun mungkin bapa kita kan dan sebagainya. Okey. Kadang-kadang apabila kita sebut mengenai Queen Control, orang akan nampak daripada side ataupun daripada sudut isteri yang terlalu dominan. Tapi dalam pengurusan emosi, kita kena faham ada orang yang inborn, dia perlu kawal dia tinggi. Jadi sebenarnya dia feel good untuk dapat direction daripada isteri, bukan daripada orang lain sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok orang yang Queen Control, kita sebut sebagai Queen Control, sebenarnya dia sendiri yang rasa suka
untuk dapat direction daripada isteri. Isteri kata, bang, buat macam ni, dia akan pergi. Abang buat macam ni, dia akan buat. Sebab dia suka, sebab ataupun dia feel good, dia rasa selesa dapat satu, maksudnya direction atau mendapat satu arahan ataupun dapat satu maknanya petunjuk yang diberi oleh isteri. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok mengenai queen control, ya, memang kebetulan keadaan isteri yang tunjuk kawal agak tinggi dan suami yang perlu kawal tinggi. Dia perlu tinggi. Lepas tu, tengok keadaan demikian, kadang-kadang jangan semata-mata kita tengok sebuah rumah tangga demikian, kita tengok, macam sisi buruk isteri saja. Kadang suami itu sendiri. Okey, analisa keduanya. Saya selalu jumpa perihal kes ini. Apa dia? Okey, mungkin dia jaga hati biasa jumpa juga kes macam ini. Apa dia kata, Ustaz? Anak saya ni orang yang sangat bagus. Ikut cakap saya. Tak pernah bantah. Kan? Tapi Ustaz, dia mula dah. Kan? Tapi Ustaz, waktu dia kahwin, dia berubah, Ustaz. Waktu dia kahwin, dia ikut dia cakap bini dia. Dia dah berubah dah, Ustaz. Bini dia cakap, jangan balik kampung, tak balik kampung. Saya rindu, Ustaz, cucu saya, Ustaz. Benda ni biasa. Okey, ibu kakak, ayah yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Kalau kita rasa selesa, kita feel good, anak kita anak yang bagus, dia ikut cakap kita. Daripada sekolah, daripada kecil ikut cakap kita. Kita suruh masuk universiti, ambil kos ni, dia pun ikut. Dia tak ada membantah pun. Maksudnya apa? Maksudnya, emosi perlu kawal dia agak tinggi. Emosi perlu kawal agak tinggi. Sebab itu, kalau kita perasan, ataupun kita interpretasikan, anak kita ni bagus kerana dia ikut dia cakap kita, agak berhati-hati. Kerana apa? Kadang-kadang, takut sebenarnya emosi perlu kawal dia agak tinggi. Jadi ketika dia kahwin, kalau anda kata isteri itu tunjuk kawal rendah, tunjuk kawal tinggi, maka dia akan beralih kepada isteri sebab isteri yang rapat dengan dia. Isteri yang selalu dengan dia. Maka isteri yang bagi direction kat dia, sebenarnya dia sendiri yang suka untuk ikut. Kan? Sebab itu, kalau saya suka kalau nasihat, kalau ada orang cakap, Ustaz, anak saya memang bagus, Ustaz, tak pernah bantah cakap saya. Sebenarnya, kita kena ajar dia untuk buat keputusan hidup. Sebab apa? Takut-takut berlalu masa, dia kahwin ke, dia apa ke, dia akan dapat direction. Dia suka dapat direction, dia perlu kawal tinggi, dah orang akan cakap dia berubah, maknanya dia ikut cakap bini. Sebenarnya dia adalah emosi perlu kawal dia agak tinggi. Okey. Kita tengok dalam hadis Nabi SAW. Nabi ada mengajar kita satu doa, 8 rangkaian doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Okey, saya nak ambil bahagian akhir yang Nabi ajar doa ini, iaitu wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan kami minta perlindungan daripada Allah daripada menjadi orang yang dibebani dengan hutang dan juga orang yang maknanya dikawal oleh orang lain. Wa qahri rijal, maknanya dia mengikut pengaruh tidak wajar seseorang yang bagi pada dia. Okey. Kenapa doa ini ada yang Nabi ajar? Kerana memang ada orang feel good dapat arahan. Sebab emosi perlu kawal dia tinggi. Kalau sampai arahan tu, arahan yang tak masuk akal pun dia akan ikut. Arahan yang kadang-kadang arahan yang melanggar undang-undang, melanggar syarak, melanggar perintah Allah pun dia akan ikut. Sebab apa? Sebab emosi perlu kawal dia agak tinggi. Ini kita kena perasan, kita kena berhati-hati untuk anak kita. Jangan feel good anak tu baik ikut cakap kita sampai di universiti umur 20 lebih, 24 masih ikut cakap kita. Sebenarnya dia emosi perlu kawal dia agak tinggi. Jadi kalau kita tak ajar dia untuk buat keputusan, takut-takut dia akan terikut. Kalau orang bagi arahan, dia suka untuk ikut. Dan kalau paling membimbangkan kalau arahan itu tidak wajar. Lagi-lagi sampai melanggar undang-undang dan sebagainya. Sebab itu, ada orang yang kadang-kadang berbuat jahat kerana orang suruh, orang perintah dia dan dia ikut. Itu kata ikut membabi buta kan. Tapi sebenarnya, benda tu memang wujud. Kalau kita faham mengenai perjalanan emosi yang berada dalam hati manusia ini, kita belajar dan kita cuba bagaimana kita cuba kawal dia.
dan kita cuba memahami antara seseorang itu dan seseorang yang lain. Lepas tu kalau datang satu orang, maksudnya perlu kawal tinggi sampai dalam kajian ahli-ahli pakar jiwa, ada yang dipanggil sebagai dependent personality disorder. Dependent personality disorder ni orang yang tak boleh buat keputusan, dia memang terlalu bergantung kepada orang lain dalam hidup dia tu. Dia tak boleh nak direction, bagi arahan ataupun bagi tuju untuk hidup dia. Kena orang lain tunjuk, bagi. Sampai kalau dia boleh mengganggu kehidupan dia, mengganggu kehidupan orang lain, sampai jatuh kepada disorder ataupun gangguan kesihatan mental. Dipanggil dependent personality disorder. Sebab apa? Daripada emosi, perlu kawal yang tinggi, yang dia pun tak sedar, orang pun tak sedar, dan orang tak tahu macam mana nak ubat dia tu. Wallahualam. Masya Allah. Ramai juga Ustaz, sahabat-sahabat kita ni. Saya kongsikan antara yang memberikan respon Ustaz ya. Contohnya macam sahabat kita ni di WhatsApp Wiking kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata, kalau yang kuat cemburu macam mana? Pengalaman sahabat ni sampai pukul suami bagai, terjerit-jerit macam orang gila Ustaz. Okey. Sifat cemburu dia akan melahirkan emosi kawalan yang tinggi. Okey, dia berbeza dengan orang yang inborn. Inborn dia ada ilmu kawal. Maknanya dia beza. Kalau inborn yang bagi kawal, dia akan datang dengan sekali, dia suka kawal dan suka bagi direction. Tapi orang yang maknanya sifat kawal tu lahir daripada emosi yang lain. Sebabnya dalam bab cemburu sampai pukul suami dan sebagainya, sebenarnya kadang-kadang dia bukan emosi kawal tinggi. Dia cemburu tu. Cemburu bukan salah satu daripada emosi. Dia lahir daripada emosi-emosi lain. Kita akan bincang nanti pada episod akan datang mengenai analisa-analisa yang berlaku. Contohnya cemburu. Daripada mana dia datang? Okey? Macam mana cara nak kawal dan sebagainya. Jadi, maknanya daripada cemburu tu lahir kawal. Lahir sifat kawal. Nak kawal. Macam mana nak kawal. Tapi berbeza dengan orang memang emosi kawal agak tinggi. Dia datang dengan direction. Dia datang dengan maknanya arahan, hala tuju, berserta dengan kawal itu. Jadi balik kepada persoalan itu, ya, cemburu boleh melahirkan emosi kawal yang tinggi. Kalau suami itu perlu kawal rendah, memang akan ada masalah sikit. Isteri akan tanya, abang kat mana, suami akan bosan. Sebab dia perlu kawal rendah. Itu saya sebut, tanya satu, jawab suku. Tanya lagi, jawab suku lagi. Tanya lagi, jawab suku lagi. Dia tak jawab penuh. Itu ciri-ciri suami itu adalah perlu kawal rendah. Wallahualam. Masya Allah. Dia kena sabarnya kena penuh tu Ustaz. Kalau tak boleh jadi 3 suku juga yang melayannya tu Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz, kita ada juga antara ni nak minta pandangan Ustaz juga lah kan. Sahabat kita di WhatsApp juga tanya, berkongsi pengalaman beliau. Kata isteri anak bongsu yang ditakdirkan ada ramai kakak Ustaz. Jadi sejak awal perkahwinan, isteri tak pandai buat kerja rumah kalau tak disuruh. Memang kena banyak bersabar lah Ustaz. Satu, maksudnya orang isteri itu sendiri yang perlu maknanya emosi kawalannya itu rendah. Dan kawalan tinggi. Dan juga yang keduanya suami itu sendiri. Macam mana Ustaz kita nak bersabar dengan orang-orang yang begini Ustaz? Ni sepanjang perkahwinan Ustaz. Okey. Kita boleh tengok dalam 2 keadaan di sini. Pertama sekali, bukan anak bungsu itu. Banyak anak bungsu yang okey. Maksudnya walaupun dia kakak-kakak dia, maknanya ramai kakak-kakak dan sebagainya, tapi dia boleh buat kerja. Ini kebetulan dia anak bungsu, ramai kakak-kakak, dan kebetulan emosi perlu kawal dia tinggi sebenarnya. Jadi maknanya kalau kita tahu isteri kita macam tu, kita kena belajar untuk tunjuk tinggi. Dia perlu tinggi. Kita jangan tunjuk rendah. Kalau kita tunjuk rendah dengan harapan kita kata dia isteri takkan tak faham kena kemas katil. Tapi kita kena sebut kemas katil ni, maka dia akan kemas. Maka kita kena ada satu expectation. Maknanya isteri kita memang kena macam itu. Sampai mungkin terbentuk perlu kawal dia agak rendah sikit, ataupun sampai kita meninggal. Antara dua tu. So sebab itu kita faham. Bila kita faham macam ini, maknanya kita kena bersedia. Isteri aku memang kena suruh baru dia buat. Tapi kalau disuruh, insyaAllah dia boleh buat. Tapi dia tak ada kepekaan. Kepekaan tu tak ada. Dia panggil perlu kawal tinggi. Bila perlu kawal tinggi, memang dia perlu dapat direction. Cuba bentuk
bagi dan cuba ingatkan ataupun ingatkan, okey, hari-hari rutinkan benda. Kena buat ni. Kan? Jangan kita ingat dia ada kepekaan. Kan? Nanti kita jadi marah-marah dia. Sebab kita kata takkan nak ingatkan hari-hari. Ya, ada orang yang memang itulah jenis dia. Sampailah emosi itu terbentuk, baru dia akan okey. Kebetulan dia memang emosi perlu tinggi, dan kebetulan pula kakak-kakak dia dulu tak membentuk emosi itu, jadi dia feel good untuk dapat direction daripada sesiapa pun. Wallahualam. Masya Allah. Kita ada juga antara respon dari sahabat-sahabat kita ni, Ustaz, di WhatsApp Wikin kata benar Ustaz, bukannya isteri queen control, tapi suami sayang isteri. Oh, ini Ustaz kata tadi dah kot kan. Jadi ada juga yang bertanya ni, Ustaz, di WhatsApp Wikin kata, ada kemungkinan tak Ustaz orang yang emosi kawalan tinggi ni akan jadikan orang tertekan? Sekali lagi, macam mana? Ada kemungkinan tak orang yang emosi kawalan ni tinggi akan menjadikan orang lain tertekan, Ustaz? Okey. Kalau orang yang emosi kawal, tunjuk, kita cerita tunjuk. Dia tunjuk dah agak tinggi dan dia duduk dalam lingkungan orang yang perlu rendah. Maka dia tak dapat nak tunjuk kawal tu. Maka orang lain pula akan marah-marah. Maka dia akan tertekan. Okey, emosi kita ni, nanti kita akan bincang satu tajuk topik dalam sepanjang 2022 ni. Apabila satu orang itu, kenapa orang boleh tertekan? Orang boleh stres. Orang boleh jadi depression kalau dalam konteks emosi. Dalam konteks emosi, pertama, apabila dia tak dapat nak tunjuk, dia tak dapat nak show emosi dia tu. Contoh macam katakan orang, kita dah bincang emosi pengiktirafan contohnya. Orang tu suka nak bagi pengiktirafan, dia suka nak bagi. Contohnya katakanlah, dia suka nak ucap terima kasih, tapi orang itu perlu rendah. Tak usah terima kasih lah, saya okey je. Dia boleh jadi stres kalau tak dapat tunjuk. Ataupun stres orang apabila dia tak dapat apa yang dia perlu pula. Kalau dia perlu tu dia tak dapat, dia akan stres. Jadi maknanya, ya. Jadi balik pada soalan tadi, adakah emosi begitu boleh menjadi tekanan? Betul. Kalau dia kata orang yang tunjuk tinggi, orang lain tunjuk rendah, perlu rendah, maksudnya dia akan stres lah sebab tak dia tunjuk emosi dia tu. Dia tak cakap, orang marah. Akhirnya boleh jadi pergaduhan. Dan benda ni, dia jaga hati, berlaku secara realiti dalam rumah tangga. Contoh, yang tunjuk tinggi, suami yang perlu rendah. Memang bergaduh. Confirm bergaduh. Kalau tak faham, asas bergaduh tu daripada emosi. Dia tak suka suami atau isteri telefon, dia tak suka. Baik, Masya Allah ni. Online tak apa nak clear, Ustaz, tapi insyaAllah kita akan teruskan sikit lagi. Banyak sangat soalan-soalan daripada sahabat kita ni. Saya gabungkan dua soalan, Ustaz. Sahabat kita yang berkongsi di WhatsApp Ikim. Yang pertama ni kata, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, kata suami pernah curang, dia pula emosi kawal yang sangat rendah. Emosi isteri pula emosi perlu mengawal. Macam mana tu, Ustaz? Ini yang kita bincang tadi tu. Maksudnya, ada perbezaan antara dua emosi perlu dan tunjuk dari sudut kawal isteri. So maksudnya suami, okey. Jom kita study case ni. Kita study case ni. Okey, study case ni. Okey, nanti kita nak belajar emosi kepelbagaian, diversity. Orang diversity ni orang yang dia cepat bosan. Kalau dia tinggi, dia cepat bosan. Maknanya dia tak boleh makan. Antaranya kalau kita nak tahu, antaranya lah kita boleh tanya, dia boleh tak makan, saya nak tanya DJ Kak Yati lah, bagi wakil lah seluruh pendengar kita. DJ Kak Yati boleh tak makan benda yang sama dalam masa seminggu yang kita suka? Kalau nasi lemak aja boleh tak? Tak boleh, Ustaz. Tak boleh kan? Maksudnya dia panggil emosi kepelbagaian tu dia agak tinggi. Okey. Orang yang emosi kepelbagaian agak tinggi, kalau dark side, maknanya sisi gelap, sisi negatif dia, kadang-kadang dia bosan pada benda yang sama. Kalau ada pada orang lelaki, itu yang boleh kadang-kadang, dia boleh perangai dia, boleh jadi, dia suka, maaf saya sebut, tapi main perempuan, orang tua kata lah, orang tua kata, maksudnya banyak perempuan. Buat PL. Buat PL, dia buat PL kan. Kau buat PL kan.
Ya, sebab diversity agak tinggi. Okey, diversity ataupun kepelbagaian agak tinggi kalau sisi gelap atau negative side side yang negatif maknanya bahagian negatif dicampur dengan perlu kawal rendah. Maknanya isteri tanya tak suka tapi buat perangai, buat PL kat luar. Ini orang. Lepas tu kita kena faham. Jadi kalau kita ada suami macam ini, memang kita kena tunjuk kawal sikit. Kalau kita jenis orang yang tunjuk rendah, belajar untuk tunjuk kawal tinggi sikit. Kalau tak tunjuk kawal tinggi sikit, dia akan terbabas. Hilang kawalan. Sebab hilang kawalan. Mana dia terbabas. Sebab naturally emosi kepelbagaian dia agak tinggi. Dia suka santai-santai, dia suka lepak-lepak, dia suka itu emosi dia. Itu perlu dibentuk, diingatkan. Maksudnya dengan ilmu isteri pun kena bentuk. Ini selalu jadi kalau isteri suami yang macam tu dan isteri yang tunjuk kawal rendah. Maka berlakulah kejadian-kejadian macam tu kan. Itu ada kita jumpa Ustaz. Saya 20 tahun kahwin, 24 kali suami buat hal Ustaz. 20 tahun kahwin, 24 kali suami buat hal. Jadi kalau kita yang faham, jadi ibu kakak saya cadangkan apa yang kita belajar dalam 2022 sepanjang Puasa di Zahra ni, hafal 12 emosi itu. Sebab saya akan menganalisa sepanjang 2022 ni berdasarkan asas dia, basic dalam 12 emosi hafal. Dia ada diversity, dia ada kawalan, dia ada sayang, dia ada rasa selamat, dia ada cemerlang. Mana hafal dulu 12 tu, nanti kita akan pelan-pelan kita akan analisa banyak benda sekeliling kita tu. Wallahualam. Masya Allah itu. Kena faham Ustaz kan, maknanya setiap orang tu berbeza cara dan cara nak tackle, nak solusinya pun berbeza-beza juga Ustaz. Ustaz, kita ada satu soalan saya kira yang kita sempat nak kongsikan. Kata Ustaz, apa nak buat Ustaz kalau suami saya nak tahu setiap pergerakan sahabat kita ni di pejabat Ustaz? Itu maksud dia. Okey, kita tak kisahlah dia nak ambil tahu ke apa semua, kita cuba faham dia. Maksudnya emosi tunjuk kawal dia agak tinggi. Tunjuk kawal dia. Tapi saya tengok yang bertanya ni perlu paling kurang sederhana. Kalau yang bertanya, kakak yang bertanya ni perlu rendah, dia mesti dah ucap dah. Saya bosan lah Ustaz. Suami ni selalu tanya saya je pergerakan saya di office. Mesti sama je hari-hari. Perkataan tu mesti dah keluar. Jadi maksudnya kakak ni pada pandangan saya emosi perlu kawal dia paling kurang sederhana. Dia mungkin tak selesa tapi taklah irritating, taklah rasa macam rimas. Mungkin kalau tak mesti dah sebut di situ. Tapi kita boleh tahu emosi kawal suami dah agak tinggi. Okey. Dan apabila kita sebut emosi, dia boleh berubah. Lepas tu kadang-kadang orang waktu muda emosi kawal dia agak tinggi. Berlalu umur dia dah makin rendah. Emosi ni boleh dicek setiap 7 tahun. Perubahan tu dia berubah. 12 ni dia akan berubah. Mungkin tak berubah dan mungkin akan berubah. Sebab tu orang cakap dulu bukan main lagi kontrol kan. Sekarang okey je sebab dia dah start berubah dah. Wallahualam. Masya Allah. Maksudnya kalau dia kurang kawal tu, maknanya bukanlah atas semakin tak sayang Ustaz kan. Maknanya dah pandai atur kot. Ya. Kadang-kadang kita rasa dia maknanya orang yang kurang kontrol, kurang emosi kawal, dia tak sayang. Tak. Dia sayang, cuma jenis dia tu. Kan? Dan isteri pula suka. Suami nak tanya dia kemana-kemana kadang-kadang kan. Dia maknanya dia suka nak suami tanya tapi suami tak tanya. Sebabnya suami tunjuk kawal rendah. Kan? Itu kadang-kadang jadi benda-benda ni yang menyebabkan kadang-kadang ada berlaku perselisihan sebab maknanya tak matching tak setara tunjuk dan perlu antaranya adalah emosi kawalan. Allah. Masya Allah. Rakan kita Alice Wan ni kata, baru saya faham. Patutlah. Mesti ada apa-apa tu kan. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah. Maksudnya bermanfaat untuk sahabat pendengar kita. Ustaz, sampai ke hujung, kita berikan sedikit kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini, pengurusan emosi kawalan. Okey, ibu kakak, tuan-tuan muslimat dan saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, hari ini kita bicara mengenai emosi kawalan. Iaitu salah satu emosi yang ada dalam diri manusia. Dan emosi kawalan ni, maknanya apabila kita sebut emosi, dia ada 2 dimensi. Dari pengajian kita lepas-lepas
Ada saya bincang dua-dua sekali, ada saya bincang hanya satu je, tunjuk saja ya. Kita akan bawa nanti pada kelak-kelak akan datang. Okey. Jadi emosi ni dia ada inborn. Mana lahir-lahir orang tu memang macam tu. Yang penting sekali adalah kita kena kenal. Dalam Al-Quran Allah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, tidakkah kamu memerhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala. So, apa yang kita nak perhatikan? Kita nak perhati apa? Dalam diri kita Allah kata, dah kamu perhatikan. Antaranya adalah emosi kita. Dan itulah yang membezakan kita dengan adik-beradik kita, kita dengan suami, kita dengan bapa kita, kita dengan mak kita. Sebab manusia tak sama. Sebab itu saya cadangkan 12 emosi kita bincang ini asas dia. Hafal jenis tu, hafal dulu, tengok apa nama pada kelas-kelas kita yang lepas apa jenis emosi hafal. Jadi kita tahu konsepnya. Ya, bila tengok orang, kita terus tengok kenapa dia macam gini. Sebab kita nak cuba fahami. Kita nak memahami orang tu, kenapa dia macam gini? Kenapa dia macam gini? Kita nak tahu. Jadi bila kita faham, barulah kalau kita nak memperbaiki ke, nak bertoleransi ke, kita faham punca di mana. Kan macam contoh sebuah kereta, katakan hari ni di JKIT kita pagi-pagi nak beli kopi kan, ibu kakak saya sekalian, kita start kereta tak hidup. Tak hidup kereta kita kan. Okey. Kereta tak hidup, kita kena tahu mana punca masalah dia tak hidup. Kalau kita tak jumpa, kereta tu takkan hidup. Kita kata, patutlah tak hidup. Walah, tayar kurang angin. Kereta tak hidup, tayar kurang angin. Kita pump tayar tu sampai meletup pun, kereta takkan hidup. Sebab apa? Punca dia tu salah. Jadi memahami suami, memahami isteri, memahami keluarga, penting sangat punca tu apa. Antara yang penting adalah emosi. Itu kita kena kenal. Emosi-emosi suami kita, isteri kita. Kalau nanti besok kita dah bincang 12 tu, tengok, belajar betul-betul, analisa. Suami aku tinggi dia ni, rendah dia ni, tinggi dia ni, rendah dia ni. Baru kita akan faham. Itu yang Allah sebut. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan, bangsa-bangsa, li ta'arafu, untuk kamu saling kenal. Antara saling kenal yang penting sangat adalah emosi seseorang itu. Baru kita boleh tahu. Perangai cuma terjemahan daripada dalaman, daripada emosi. Perangai, dia buat PL. Dia buat PL tadi tu, dia ada terjemahan daripada emosi dia. Dia marah-marah, terjemahan daripada emosi dia. Kenapa dia ni macam gini? Terjemahan daripada emosi dia. Sebab itu kita faham mana emosi, mudah-mudahan kita memahami manusia. Wallahu alam, kita akhiri dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, ya Allah. Yang saling memahami, ya Allah. Yang saling melengkapkan, ya Allah. Dan yang saling membela kebahagiaan, ya Allah. Jadikan keluarga kami qurratu a'yun pada kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Ramai sahabat-sahabat kita menitikkan doa semoga suara Ustaz cepat sembuh, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Bertemu lagi minggu depan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Malam
bencana singgah menerpa, menguji jauh mananya sabar kita. Mungkin selama ini kita terlupa. Kita terlalu leka dengan nikmat kurniaannya, maka diberi sedikit ujian, menguji tahap keimanan di jiwa. Bila kesusahan terasa hidup terlalu payah, berbagai persoalan menerjah, baru minta petunjuk hidayah. Usah berputus asa kerana ada rahmat di sebaliknya yang tidak kita ketahui. Dalam hidup ini teruslah berdoa pada Allah, Pengasih, Pemurah dan Penyayang. Bila kesusahan terasa hidup terlalu payah, berbagai persoalan menerjah, baru minta petunjuk hidayah. Usah berputus asa kerana ada rahmat di sebaliknya yang tidak kita ketahui. Dalam hidup ini teruslah berdoa pada Allah, Pengasih, Pemurah dan Penyayang. Kita terlalu leka dengan nikmat kurniaannya, maka diberi sedikit ujian, menguji tahap keimanan di jiwa. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikim